Baik, telah pun dikongsikan juga di awal pagi tadi Intan, ya. Kita ni sebagai manusia ini tidak dapat dinafikan, Ya. kita mempunyai kelemahan, kita mempunyai kekurangan dan juga sebagainya. Ya. Bukanlah mengatakan bahawa kita tadi itu tidak ada keyakinan, akan tetapi itulah hakikatnya. Sekuat mana pun seseorang itu ya boleh sahaja ya terdengar hasutan-hasutan syaitan dan juga tidak disangkanya terikut dengan hasutan berkenaan. Ya. Jadi di ruangan kita pada hari ini melalui tazkirah, satu tajuk yang cukup menarik, pintu taubat sentiasa terbuka, bersama dengan narasumber kita iaitu Yang Mulia Tuan Muhammad An-Nasyid bin Supri, Ustaz Muhammad An-Nasyid bin Supri, Pegawai Ugama Pusat Dakwah Islamiah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa khabarnya Ustaz? Alhamdulillah sihat. Muammar dan Intan apa khabar? Alhamdulillah sihat Ustaz. Syukur juga. Baik, untuk soalan yang pertama Intan. Ya, jadi ya Ustaz, ya, kita bicara mengenai pintu taubat sentiasa terbuka. Jadi apabila kita bercakap mengenai dengan pintu taubat sentiasa terbuka ini, rasanya ia membawa mesej harapan dan kasih sayang Allah yang tidak bertepi. Dan ia juga mengingatkan kita bahawa sebesar manapun kesalahan seorang itu, peluang itu kembali kepadanya tidak pernah tertutup selagi hayat masih ada. Jadi soalan pertama ini, Ustaz, kita semua tahu manusia tidak pernah ataupun tidak akan pernah lari daripada membuat kesilapan. Jadi, kenapa perkara ini sering membuat orang rasa jauh rasanya daripada Allah? Mungkin boleh Ustaz kongsikan. Alhamdulillah, terima kasih Muammar dan Intan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Yang saya hormati Muammar dan Intan serta para penonton dimanapun bis kita berada, mudah-mudahan kita ini semua sentiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bersyukur kita ni ke hadrat Allah Subhanahu wa taala kerana kita ni dapat bertemu lagi dalam segmen tazkirah pada kali ini, dan kita ni insya-Allah akan membincangkan satu perkara yang rasa-rasanya memang penting dan amat penting bagi kita ni sebagai umat Islam, iaitu mengenai dengan taubat. Dan pintu taubat itu insya-Allah akan sentiasa terbuka luas dengan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagai mukadimah terlebih dahulu tanpa kita ni sedari, kita ni sekarang ni hari ini saja kita ni sudah pun memasuki 3 Sya'ban, 3 Sya'ban. Jadi bermakna lebih kurang tinggal 26-27 hari lagi kita ni akan masuk ke dalam bulan Ramadan. Jadi rasa-rasanya memang tajuk ni amatlah sesuai, sebab sebelum kita ni memasuki bulan Ramadan, ada juga baiknya kita ni mensucikan hati kita ni, mensucikan rohani kita ni dengan memperbanyakkan taubat. Dan untuk menjawab soalan Intan tadi mengenai dengan perkara tersebut, memang diakui bahawa kita ni manusia ni memang sentiasa melakukan dosa, kesalahan, kesilapan, dan kadang-kadang sampai kita ni merasa kecewa dengan diri kita ni sendiri. Padahal kita ni tahu sudah kan perkara tersebut kalau dilakukan dah baik, contohlah. Ataupun perkara tersebut bila kita ni lakukan, kita ni dapat dosa dan sebagainya. Tapi itulah kita ni manusia. Kan? Hatta baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun pernah bersabda, yang mana baginda Rasulullah mengatakan yang mana setiap manusia ni akan melakukan kesalahan. Dan yang paling baik ialah mereka yang segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan masalah hari ini bila kita ni perhatikan, apabila seseorang itu melakukan dosa, mungkin ada di antara kita ni ataupun di antara mereka mengatakan Allah hendak ampunkan aku. Contohlah dalam drama banyak pulang dah. Allah hendak ampunkan aku katanya. Tapi sebenarnya itu cuma bisikan daripada syaitan. Syaitan membisikkan diri kita ni, kalau sekiranya kau bertobat dah pedah. Kan? Sama juga nanti satu hari nanti kau akan buat lagi sekali. Jadi confirm sudah Allah hendak ampunkan kau. Jadi itu semua tu merupakan bisikan-bisikan syaitan. Tapi bila kita ni perhatikan di dalam surah An-Nisa, khususnya pada ayat yang ke-110, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa may ya'mal su'an aw yazlim nafsah thumma yastaghfirillaha yajidillaha ghafurar rahima. Shadaqallahul azim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang melakukan su ni artinya segala bentuk kejahatan, sama ada daripada kecil sampai sebesar-besar kejahatan.
dan balasan kejahatan tersebut amatlah buruk. Ataupun kata Allah Subhanahu wa taala yang menzalimi dirinya sendiri, kemudian ia beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, nescaya dia akan mendapati bahawa Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang ataupun lagi Maha Pengasih. Jadi yang paling penting ialah yang bahaya bukan dosa yang kita ni lakukan sebenarnya intanah, tapi yang bahaya ialah apabila kita ni berhenti berharap untuk mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Baik, itulah ya sedikit pembukaan tajuk kita pada hari ini ya, mengenai dengan pintu taubat sentiasa terbuka. Dan Ustaz, seperti biasa juga pernah juga kita mendengarkan seseorang ni melakukan dosa, katanya bukan bertaubat kuihnya, taubat kuihnya lepas ni. Dah lama atau membuat dosa lagi, bertaubat ku lagi nya lepas ni nya. Jadi bila orang mendengarkan hal-hal tersebut menganggap ia tu atu daripada lafazmu sajanya. Bagaimana untuk kita ni tahu bahawa seseorang itu bertaubat dengan sebenar-benar taubat? Alhamdulillah, cantik soalan Ratu Muammarah, masya-Allah. Itu biasalah, kadang-kadang bila kita ni jatuh, jangan biarkan jatuh. Kan? Kalau boleh kita ni bangkit balik, bangun, kemudian segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ingin saya kongsikan di dalam sebuah kitab Riyadhus Salihin yang dikarang oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Kalau saya tidak silap di bab yang awal-awal sekali itu mengenai dengan taubat. Jadi di sana ada dikongsikan beberapa syarat bertaubat ini, bah, macam mana? Macam mana kita ni kan tahu seseorang itu benar-benar bertaubat ke indah ataupun diri kita ni. Macam mana kita ni kan mau tahu diri kita itu benar-benar bertaubat ke indah? Ada 3 syarat. Kan dosa ni ada dosa kita ni kepada Allah Subhanahu wa taala dan ada dosa yang kita ni lakukan kepada makhluknya, manusia atau artinya binatang, tumbuh-tumbuhan dan sebagainya. Kalau sekiranya dosa kita itu berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, macam mana cara kita ni bertaubat daripada melakukan dosa tersebut lagi, diulang jangan diulang lagi. Yang paling penting ialah ni 3 syarat ni. Yang pertama ialah kita ni mesti berhenti daripada melakukan dosa tersebut. Kemudian yang kedua ialah kita ni mesti ada rasa menyesal. Bila ada rasa menyesal, kemudian barulah yang ketiga ni kita ni berazam supaya jangan lagi dibuat perkara itu. Itu di antara 3 syarat bertaubat. Dah boleh dipilih-pilih ni, bukan macam milih makanan ni. Dah dapat tadi pilih berhenti, kemudian menyesal, berazamnya nada, itu belum bertaubat tu. Ataupun ia berhenti tapi menyesal nada, berazam ada. Dah dapat. Ataupun tadi pilih satu saja. Mungkin ia berhenti indah, tapi setiap kali ia buat dosa menyesal, tapi nada berazam, dia dapat. Ia mesti 3 ni ada ni. Barulah dikatakan seseorang itu benar-benar bertaubat daripada melakukan dosanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama juga kalau contoh dalam sembahyang, ini kita ni masih dalam musim Isra dan Mi'raj. Kalau orang itu benar-benar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, mungkin selama ni ia mencuaikan sembahyangnya dan sebagainya. Jadi kalau ia benar-benar bertaubat, ia mesti berhenti daripada melakukan perkara tersebut. Kemudian ia mesti rasa menyesal, oh patutlah rezeki ku ni kurang berkat. Rupa-rupanya sembahyang tinggal, contoh. Kan? Kemudian bila ia sudah ada rasa menyesal, ia mesti berazam. Aku mesti berazam ni bila dengar bunyi azan, aku nak mau buang masa aku lagi melihat TikTok dan sebagainya kan, ataupun membuat sesuatu perkara yang sia-sia, main guli, main skupong, contohlah dulu punya kerajaan dah. Muammar ramai kelita lipat sudah tak kan, kalau siapa menang bawa balik. Contohlah dulu punya ceritalah kan. Jadi kita ni mesti berazam untuk memperbaiki diri kita itu. Kalau kita ni lakukan 3 perkara ni dan kita ni tunaikan apa yang kita ni hasratkan itu namanya bertaubat. Kemudian macam mana keadaannya kalau sekiranya kita ni melakukan dosa kepada manusia, sesama manusia? Kata Imam An-Nawawi, tambah satu lagi, iaitu kita ni mengembalikan hak bis dorang itu. Contoh kita ni mungkin pernah memfitnah orang, kita ni pernah mengumpat orang, kita ni pernah
merusakkan harta benda orang dan sebagainya. Kan kita ni sudah kan mau berhenti daripada melakukan perkara tersebut. Kemudian kita ni menyesal, berazam dan kembalikan hak bis dorang itu macam mana caranya? Dengan cara memohon ampun dan maaf. Kalau dapat, kalau berani dapat alhamdulillah. Lagi ya bisa ya kan dapat. Tapi kalau rasanya kita ni macam takut lain pelang jadinya kalau dapat, why not kita ni teks saja. Kan jangan lepas teks di blok tu lain lagi ceritanya tu. Teks minta maaf ya terus di blok ya. Dendam benar tu ya. Tapi at least kita ni macam dia orang kita ni lepas cara kita ni meminta maaf tu bah. Kalau tergalat, why not teks pakai teks kan. Assalamualaikum tuan, minta maaf tuan, sebenarnya pernah saya cerita pasal kita tapi rasa-rasanya macam cerita kau tu benar. Tapi tersebar sudah orang jadi aku minta maaf tuan tapi sudah aku luruskan. Aja itulah. Jadi bila kita ni memohon maaf macam tu mustahil je tu Muammar kalau orang tu dok mau maafkan dia. Tapi kita ni cuma atau tadi balikkan semula lah arah urusannya. Tapi yang penting kita ni cuba memohon maaf saja. Kemudian dia akan maafkan tani ataupun tidak, atau tani serahkan kepadanya. Tani doakan saya mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menyajokkan hatinya, kan, menyenangkan, mententeramkan hatinya supaya mudah ia memaafkan kita ni. Wallahu alam. Ya, alhamdulillah ya. Jadi apabila kita mendengarkannya dari penjelasan ustaz tadi, di mana setiap insan berhak diberi ruang untuk berubah kerana hidayah adalah urusan Allah ya. Jadi ni ustaz ya, mungkin ustaz ada satu kisahkah ataupun cerita yang mungkin boleh memberi semangat kepada penonton kita mengenai dengan taubat ini. Silakan. Masya-Allah. Dalam fikiran saya Intan sebenarnya banyak kisah ni. Ya, true story ustaz ah. Okay. Based on true story. Ya, kan kita ni masuk dalam bulan Syaban sudah. Ya. Okay, jadi ada seorang ulama ni, dia memang famous lah ulama ni, namanya Malik bin Dinar. Ya. Mungkin pernah mendengar namanya Malik bin Dinar. Jadi Malik bin Dinar ini merupakan syurtah. Syurtah ini artinya polis. Dan beliau tu merupakan anak orang kaya. Namanya Malik bin Dinar. Dinar tu tahu je saya. Kaya betul. Dinar tu emas. Namanya sudah Malik penguasa. Bin Dinar emas saja. Penguasa emas. Tu pebona lah dia. Bukan ada saya baca juga. Tapi bayangkan Malik bin Dinar ni dulunya ia memang seorang ulama yang masyhur, tapi sebelum beliau menjadi seorang ulama tu, beliau ni merupakan seorang ahli maksiat. Sabut saya lah apa jenis maksiat, hampir semua ia sudah lakukan. Jadi pada suatu ketika ia ni tergeraklah hatinya, kan minta maaf, ia ni suka berzina. Jadi apabila sebelum ia melakukan zina, tergeraklah hatinya, hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hatinya mengatakan, sampai bila ni aku cuma ni. Itu namanya tanda-tanda tu sudah. Kan Allah memberikan kita ni taufik dan hidayah. Bila tergerak hati tadi macam mana? Sama je Malik bin Dinar pun sebelum ia melakukan, ia tergerak hatinya, sampai bila aku jadi macam mana? Baik tu aku kahwin. Jadi bila ia kahwin, alhamdulillah, ia punya kehidupannya pun berubah kepada yang lebih baik lagi. Tapi ada satu habit yang belum tinggal arahnya ni, minum arak. Jadi bayangkan ketika dikurniakan seorang anak, anaknya ni Masya Allah juga ni, setiap kali Malik bin Dinar, walaupun damit baby masih, tapi kalau sekiranya bapanya ni akan minum arak, anaknya ni pandai berunggau, mengaga betul arak tu tumpahkannya. Itu Masya Allah lah. Kemudian bayangkan ketika anaknya ni lebih kurang berumur 2-3 tahun macam itu, birthday-nya Allah Subhanahu Wa Taala menguji ke dia, diambillah nyawa anak kesayangannya ni. Jadi bila diambil nyawa anak kesayangannya ni, Malik bin Dinar rasa sedih, kecewa benarlah. Kemudian ia balik semula kehidupannya yang lalu tu, malah lebih gelap lagi. Sampai bayangkan Muammar biasa minum sebutul, ini 4-5 butul bayangkan, sampai ia mabuk, pingsan, tidur. Kemudian dalam tidurnya tu ia bermimpi gambaran akhirat. Ia kena kejar oleh api basar, ia kena kejar oleh ular basar. Kemudian ia lari, ia minta tolong, ia nampak di hujung sana tu ada seorang lelaki tua. Diaganya lelaki tua tu katanya, wahai neneknya, tolong ke diakunya, ada ular, ada api basar mengejar ke diakunya, tolong. Kali kata nenek tua tu, minta maafnya, aku ni lemahnya, aku sudah tua, aku tidak dapat menolong engkau. Kemudian katanya, agartah kau pergi ke satu bukit atau di sana ramai kanak-kanak, insya-Allah dorang boleh membantu engkau. Kemudian apabila ia ikut cakap orang tua tu, ia lari ke tempat gunung bukit atau ia nampak benar ada kanak-kanak di sana. Indah semana-mana kanak-kanak tu memanggil namanya. Katanya, bapakku, katanya. Kali lihatnya, anakku ni meninggal tu. Tapi ini dalam mimpinya. Kemudian anaknya mengagar ke dia, katanya, wahai bapakkunya, mari ikut akunya. Kemudian ada ular tu, ada api basar tu, diberhentikan oleh anaknya. Habislah, hilang. Apa ni orang kata ni, api basar tu hilang, ular basar tu pun hilang, selamatlah Malik bin Dinar. Kemudian anaknya membaca ayat Al-Quran. Kata anaknya,
dalam surah Al-Hadid tu, lupa saya ayat berapa, tapi ayatnya alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Maksudnya di sini sampai bilakah masanya ni? Bilakah masanya? Sampai bila ni engkau macam mana ni? Sampai bila engkau macam mana ni? Engkau akan menundukkan hatimu khusyuk untuk mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Kan seolah-olah Allah akan mengingati ke dia sampai bila ni Malik bin Dinar kau macam mana ni? Bila ni kau akan bertaubat kepada aku ni? Jadi terbangunlah Malik bin Dinar. Kemudian Malik bin Dinar ni menangis. Kemudian ia kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lekas-lekas ia memakai baju sembahyangnya, belusir ke masjid sembahyang subuh berjemaah. Kemudian ia mendapati bahawa imam di masjid itu ia membaca seperti mana ayat yang dibaca oleh anaknya tadi itu. Kemudian taubat benar-benar taubatlah Malik bin Dinar selepas itu. Jadi itulah kita lihat di antara kisah-kisah teladan mengenai dengan hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang dulunya mempunyai kehidupan yang gelap, tapi tidak semestinya gelap itu sampai bila-bila. Bila Allah Subhanahu Wa Taala sayangkan benar-benar orang kita ini, memang Allah sayangkan semua sekali. Tapi cara Allah menunjukkan kasih sayangnya itu macam-macam. Kadang-kadang Allah gerakkan hati seseorang itu kan. Macam sampai bila aku macam mana? Itu namanya taufik hidayah sudah tu. Masalahnya kita ni Muammar ambil ataupun indangnya lagi ni. Kadang-kadang ada orang ambil kebaikan itu, tapi kadang-kadang ada orang mensia-siakan peluang macam itu. Wallahu alam. Mudah-mudahan bermanfaatlah dengan apa yang saya kisahkan pada pagi ini. Alhamdulillah juga dengan perkongsian sedemikian juga Ustaz ya. Muka mata kita ni, minda kita ni. Sebenarnya juga Ustaz kongsikan juga sampai bila untuk kita ni mencapai benda berkenaan. Tetapi juga kadang-kadang ada juga bercerita katanya kalau aku ni ustaznya mau pulangnya kamu taubatnya Ustaz. Tapi hatiku ni banyak. Tapi hatiku ni banyak. Dia dapat Ustaznya macam mana. Jadi mungkin dapat dikongsikan juga macam mana untuk kita ni akan terus juga ataupun mudah untuk kita ni dekat ataupun mudah untuk kita ni terus taubat dan mengekalkan taubat berkenaan. Yang paling penting Muammar sentiasa rajin-rajin beristighfar. Dan semestinya istighfar yang panjang-panjang, istighfar ringkas pun sudah cukup. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Kan kalau sekiranya tiba-tiba kita ni marah dan itu pasal, istighfarlah kita ni. Kalau kita ni rasa takut, istighfarlah kita ni. Jumpa tanda signboard zikir di jalan raya, bacalah zikir itu dan sebagainya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ialah jaga dan pelihara solat kita ni. Kan kadang-kadang yalah, kita ni mengharapkan macam-macam sebenarnya. Betul. Kalau dapat semua kita ni ampit berdunia ni wah. Betul. Tapi kadang-kadang kita ni lupa, kita ni selalu audit keuangan kita ni selalu audit kesihatan kita ni selalu audit berapa banyak kereta kita ni kan, berapa banyak rumah kita ni, banyak rumah je tah. Betul. Kan? Tapi kita ni lupa mengaudit sembahyang kita ni bah. Sebenarnya bila kita ni jaga benar-benar sembahyang kita ni, insya-Allah Allah akan jaga segala-galanya termasuklah hati kita ni. Kemudian yang ketiga ialah jauhi daripada melakukan perkara-perkara yang dapat menarik diri kita ni kepada kemungkaran, keburukan dan sebagainya. Kemudian yang keempat ialah berkawanlah dengan orang-orang baik. Kadang-kadang hati-hati juga dengan siapa yang kita ni berkawan. Dan memang terbuktilah banyak ada beberapa yang saya kenal, kalau sekiranya lingkungannya suka mengenyam ketupat, mulut mengumpat, jaga bahaya tu ya. Ikut tujuan tu ya. Tapi kalau sekiranya lingkungannya tu orang yang suka mengaji Al-Quran, orang yang suka datang ke masjid dan sebagainya, insya-Allah ia akan ikut juga di sana. Samalah macam hadis baginda Rasulullah, kalau sekiranya kita ni berkawan dengan tukang besi, kita ni akan ampit bau buruk besi tu kan. Bukan tukang besinya kan diucap, maksudnya analoginya macam itu. Kalau kita ni berkawan dengan orang yang berjual minyak harum, kita ni pun akan ampit bau harumnya walaupun kita ni nembalik. Itulah hati-hati dengan siapa yang kita ni berkawan. Kemudian yang seterusnya ialah sentiasalah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan kita ni keimanan. Kan ada satu doa tu saya masya-Allah kan, Allahumma ahyina bil iman, Allahumma amitna bil iman, Allahumma ahsyurna bil iman wa adkhilnal jannata ma'al iman. Ya Allah, ya Tuhan kami, hidupkanlah kami dengan iman. Ya Allah, ya Tuhan kami, matikanlah kami dengan iman. Ya Allah, ya Tuhan kami, bangkitkanlah kami dengan iman dan masukkan ke dalam syurga-Mu dengan iman. Jadi itu doa yang cantik untuk kita ni amalkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa menggerakkan hati kita ni taufik dan hidayah
mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa meringankan mulut kita ni untuk beristighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itulah insya-Allah beberapa tips yang boleh saya kongsikan Muammar. Ya, Alhamdulillah ya. Jadi Ustaz, kita masih lagi berbaki ni. Jadi sebelum kita menutup rancangan kita ini, mungkin Ustaz ada boleh berikan satu pesanan ataupun nasihat ringkas mengenai dengan pintu taubat sentiasa terbuka dan beradanya kita di bulan Syaban ini. Alhamdulillah, terima kasih Intan. Satu saja. Ya. Dua pun boleh Ustaz. Diskaun. Alhamdulillah. Yang paling penting ialah macam mana saja. Kan saya sudah beritahu tadi, Intan pun sudah cakap tadi, manusia ni memang tak akan pernah sempurna. Ya. Dan kita ni memang akan terbuat salah, terbuat silap dan sebagainya, terlanjur dan sebagainya. Apa yang penting ialah jangan kita ni menunggu kita ni menjadi orang yang sempurna, kita ni menjadi orang yang baik baru tak bertaubat. Yang paling penting ialah kita ni mesti sentiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita ni menjadi orang yang baik. Itu yang paling penting tak. Jangan tunggu perfect. Kadang-kadang memanglah saya sendiri pun kadang-kadang sama juga, kita ni semua sama lah kan. Macam aku kan menegur ke dia, aku sendiri tidak perfect contohlah. Sebenarnya menegur orang boleh walaupun diri kita ni tidak perfect. Tapi di samping kita ni menegur ke dia tu, time itu kita ni merubah diri kita ni kepada yang lebih baik juga. Kemudian yang paling penting ialah selagi mana kita ni masih bernafas, selagi mana jantung kita ni masih berdenyutnya orang kita ni, perlu kita ni bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebab pintu taubat itu sentiasa terbuka luas. Wallahu a'lam, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, Alhamdulillah. Tapi ada juga ni Ustaz yang mengatakan aku masih muda. Tapi masalahnya Intan, kita ni tidak tahu bila kita ni meninggal. Betul kan? Mana ada dalam Quran Allah cakap kamu akan meninggal lingkungan umur sekian-sekian, tak ada. Kita ni sendiri pun melihat realiti dalam kehidupan kita ni, ada anak damit meninggal, ada kanak-kanak meninggal, remaja meninggal. Jangan tu kalau tadi Muammar benar, saya pun suka pelanggar. Kalau sekiranya takdir kita ni sudah diberitahu awal, contoh kan Nasyid, kau meninggal masa umur 40 ni siok je dah. Kan? Ada baki lagi macam. Tak tahu, tapi masalahnya tadi tidak tahu. Jadi ya betul. Dan pasal kita ni dah tahu ni lah, kita ni perlu memohon ampun dan maaf kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting Intan tu nak. Di hari akhirat nanti, kita ni akan diserahkan buku amalan kita ni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kan Allah Subhanahu Wa Taala ada berfirman di dalam surah Al-Isra pada ayat yang ke-14 kan, Iqra kitabak, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Ni baca ni buku amalanmu ni. Kalau sekiranya buku amalan tadi itu diserahkan di tangan sebelah kanan, apa artinya tak? Amalan. Alhamdulillah masuk syurga. Itu yang tadi mau kan, bila tadi diserahkan sebelah kanan, tadi mau bila buku tadi baca, siok baca wah. Oh ya, aku jaga sembahyangku, oh ya, aku buat silaturahim dan sebagainya. Tapi kalau sekiranya buku amalan tadi itu diserahkan di sebelah kiri, Iqra kitabak, sebelah kiri, Muammar mau kita buka tu buku kita. Takut. Faham-fahamlah kita ni kan. Bila Allah serahkan sebelah kiri, artinya apa? Tunggulah azab neraka. Itu yang kita ni nak mahukan. Satu, kita ni mesti banyakkan beristighfar supaya hati kita ni bersih, dan insya-Allah bila masuk bulan Ramadan nanti mudahlah untuk kita ni banyak melakukan amal ibadah, banyak melakukan amal soleh dan amal kebajikan juga insya-Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Alhamdulillah ya. Dan itulah ya antara kelebihan bersama di ruangan Rampai Pagi juga, pengisian kita antaranya juga berkaitan dengan tazkirah. Untuk hari ini pintu taubat sentiasa terbuka. Kita ucapkan ribuan terima kasih kepada narasumber kita iaitu Yang Mulia Ustaz Muhammad Nasyid bin Sepuri, Pegawai Agama Pusat Dakwah Islamiah, kerana berkesudian mengkongsikan kisah dan juga sedikit boleh dikatakan rahsia untuk kita ni terus dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala melalui pintu taubat berkenaan. Baik Ustaz, ribuan terima kasih sekali lagi. InsyaAllah di lain kesempatan kita bersua lagi Ustaz. InsyaAllah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.